Selamat sejahtera kepada para penonton. Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 5, teori pengeluaran dan kos, di mana subtopiknya adalah 5.3 iaitu ekonomi bidangan. Kita akan fokus tentang 5.3.3 iaitu ekonomi bidangan dan LAC. LAC itu adalah kos purata jangka panjang. Okey, jadi untuk bab 5 ini kita mempunyai 3 subtopik yang utama. Jadi fokus kita adalah berkenaan dengan 5.3 iaitu ekonomi bidangan. Okey, berkenaan dengan ekonomi bidangan, pada video yang lepas Miss pun telah bincangkan apa itu ekonomi bidangan dalaman. Okey, so kita ada ekonomi bidangan dalaman serta tak ekonomi bidangan dalaman. Selain daripada itu, kita pun telah selesai bincang tentang ekonomi bidangan luaran, okey, yang terdiri daripada ekonomi bidangan luaran serta tak ekonomi bidangan luaran. Jadi, untuk video ini, kita akan fokus tentang 5.3.3 iaitu ekonomi bidangan dan kos purata jangka panjang. Okey, jadi untuk subtopik kerja ini yang kita akan fokuskan adalah ekonomi bidangan yang terdiri daripada dalaman, luaran, serta tak ekonomi bidangan yang juga merangkumi dalaman serta luaran. Jadi nanti Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi ekonomi bidangan, dalaman luaran, serta tak ekonomi bidangan, dalaman luaran. Jadi sekarang marilah kita tengok lakaran raja bagi ekonomi bidangan, dalaman. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok yang ini adalah berkenaan dengan ekonomi bidangan dalaman. Jadi lakar raja dia seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y serta paksi X dulu. Okey, ingat paksi Y kita akan labelkan C iaitu kos kurungan RM. Okey, dan ini asalan. Dan paksi X nya kita akan labelkan output iaitu keluaran. Okey, labelkan Q dan kurungan itu adalah unit. Okey, jadi pelajar tahu bahawa kalau nak tengok ekonomi bidangan itu dia mesti berkenaan dengan kilo LAC kan? Anda pun tahu bahawa kilo LAC ini adalah berbentuk U. Jadi memang Miss akan sediakan kilo LAC yang berbentuk U. Okey, cuma sekarang ada beberapa soalan yang Miss nak tanya. Okey, yang pertama kita tengok yang ini. Dalaman. Kalau dalaman itu bermaksud ini berkaitan dengan firma ke industri? Ya, firma kan? Kalau firma dia ada berapa kilo LAC? Ya, ingat hanya 1 kilo LAC sahaja. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo LAC yang berbentuk U. Okey, jadi pun tunjukkanlah LAC. Ekonomi bidangan. Perkara baik ke tak baik? Ya, baik. Baik itu kita akan tengok dari segi kecekapan. Dan lagi satu adalah berkaitan dengan cost per unit. Jadi, kecekapan dia tinggi. Cost per unit dia rendah. So, bermaksud cost per unit ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada cost purata. Kalau cost purata, inilah AC. So, bermaksud kita kena tunjuk bahagian AC yang sedang menurun. Okey, kita cuba tengok. Okey, titik minimum LAC berada di sini ya. Okey, jadi ini labelkan Q kosong. Okey, kemudian disebabkan kita kata cost per unit dia turun kan. Okey. Jadi tengok cost per unit turun. Okey, Miss cuba labelkanlah ada beberapa titik. Ini titik A, B dan C. Jadi sekarang berlakunya pergerakan titik ke bawah ke ataupun pergerakan titik ke atas. Ya, cost per unit turun mestilah bergerak ke bawah kan? Okey, jadi berlakunya pergerakan titik ke bawah iaitu dari titik A ke titik B. So, bermaksud dari sini ke sini berlakunya ekonomi bidangan dalaman. Okey, inilah kilo yang kita nak tunjukkan. Okey, so ingat hanya bahagian sini sahajalah. Okey, kalau katakan nak huraikan raja ini. Okey, kita akan guna berlakunya pergerakan titik. Okey, ke mana?
bagi tahu ke bawah, iaitu dari titik A ke titik B. Di mana? Di sepanjang kelok. Kelok apa tu? Ya, kelok LAC. Barulah selesai. Jadi yang ini adalah lakaran raja serta huraian dia bagi ekonomi bidangan dalaman. Seterusnya diikuti dengan ekonomi bidangan luaran. Ekonomi bidangan luaran seperti biasa kita akan sediakan raja di mana kita akan buat paksi Y serta paksi S dulu. Okey, paksi Y kita labelkan C iaitu kos kurungan RM. Yang ini asalan dan paksi S dia kuantiti output jadi Q dia kurungan unit. Okey, juga sama kita tengok yang ini luaran. Okey, luaran ini berkenaan dengan industri. Jadi kalau industri maksudnya banyak firma kan? Berapa kilo yang Miss perlu sediakan di sini? Ya, sekurang-kurangnya 2. Jadi kilo yang disediakan mestilah kilo LAC. Cuma nanti Miss akan buat 2 kilo LAC yang berbentuk U. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo LAC. Kedua-dua kilo LAC. Okey, jadi ada 2 kilo LAC lah. Okey, Miss labelkan dulu. Ini LAC, LAC. Cuma sekarang Miss tak nak tunjukkan mana satu kosong, mana satu adalah kilo LAC 1. Okey, kenapa? Sebab sekarang Miss nak tentukan yang ini. Tengok ekonomi bidangan. Perkara baik ke tak baik? Ya, baik. Dari segi kecekapan dia tinggi. Lepas tu cost per unit dia. Ya, cost per unit dia rendah kan? Ingat, cost per unit ini sebenarnya dia merujuk kepada kos purata iaitu AC. Jadi disebabkan sekarang anda bagi tahu saya bahawa kos per unit dia turun. Kalau turun itu bermaksud kelok dia akan beralih ke bawah. Ke bawah. Bermaksud yang ini adalah LAC yang asal, LAC kosong. Yang ini pula LAC yang baru. Jadi labelkan LAC 1. Okey. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok macam mana kita nak huraikan untuk raja ini. Okey, ingat yang ini bukan lagi panggil pergerakan titik ya. Kita akan guna terms peralihan. Ini apa? Peralihan kelok. Kelok apa tu? Kelok LAC. Peralihan kilo LAC ke bawah. Okey, dari mana ke mana? Dari LAC kosong ke LAC 1. Jadi selesailah huraian dia. Okey, jadi ini adalah berkenaan dengan lakaran raja serta huraian bagi ekonomi bidangan luaran. Okey. Okey, kemudian diikuti dengan tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, sekarang kita sambung tak ekonomi bidangan dalaman. Seperti biasa, sediakan paksi S, paksi Y dulu. Okey, jadi paksi Y kita labelkan C kurungan RM. Ini asalan. Dan paksi S kita labelkan Q kurungan unit. Okey, cuba tengok dalaman. Kalau dalaman berkenaan dengan firma. Kalau firma, berapa kilo LAC yang perlu disediakan? Ya, 1 sahaja. Jadi sekarang Miss akan sediakan kilo LAC yang berbentuk U. Labelkan LAC. Kita cari titik minimum dia. Okey, katakan dekat sini. Dan labelkan Q kosong. Okey, kemudian Miss nak belajar cuba labelkan ini titik A, titik B dan ini titik C. Okey, kita sambung. Tak ekonomi bidangan. Perkara baik ke tak baik? Ya, tak baik. Jadi kecekapan dia rendah. Kalau kecekapan rendah, bagaimana pula dengan cost per unit dia? Ya, cost per unit dia tinggi kan? Okey, kalau katakan cost per unit tinggi, cuba tengok yang ini tinggi. Okey, so bermaksud cost purata dia akan meningkat. Jadi pelajar fikirkan, pergerakan titik A ke B ataupun B ke C yang menunjukkan kos purata dia meningkat. Ini ke sini, tengok AC. Ini turun kan? Yang ini meningkat. Okey, jadi kita akan tunjukkan bahagian sini.
Okey, pergerakan titik dari titik B ke titik C. Berlakunya tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, jadi bermaksud dari sini ke sini ini adalah tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, jadi kalau kita nak huraikan rajai ini, dia akan jadi sedemikian. Yang ini adalah pergerakan titik. Okey, jadi kita pun tulislah pergerakan titik. Ke mana ni? Ke atas. Okey, iaitu dari titik B ke titik C. Okey, kita nampak titik dia bergerak ke atasnya. Okey, lepas tu belum habis lagi. Kita kena bagi tahu. Di mana tu? Di sepanjang kelok LAC. Barulah kita selesai. Okey, jadi ini adalah berkenaan dengan tak ekonomi bidangan dalaman. Okey. Dan akhirnya marilah kita tengok lakaran raja bagi tak ekonomi bidangan luaran. Okey, sekarang kita sambung tak ekonomi bidangan luaran pula. Sediakan paksi X, paksi Y dulu. Okey, paksi Y kita labelkan C. Cos ya, kurungan RM. Yang ini asalan. Paksi X ya kita labelkan Q, kurungan unit. Okey, juga sama, pelajar kena tengok dulu. Yang ini luaran. Luaran itu berkenaan dengan industri. Jadi industri itu maksudnya banyak firma. Ada berapa kilo LAC yang Miss perlu sediakan? Ya, sekurang-kurangnya kena ada 2. Okey, jadi Miss sediakan kilo LAC dulu. Ada 2 ya. Okey, jadi sekarang kita sambung selepas ada kilo LAC ini. Jangan lupa labelkan ini LAC. Ini pun sama, labelkan LAC dulu. Jangan fikir mana satu adalah kosong, mana satu adalah satu. Kita biarkan dulu. Okey, sekarang saya nak anda fokus yang ini. Tak ekonomi bidangan, baik ke tak baik? Ya, tak baik. Kalau tak baik, dari segi kecekapan, turun. Lepas itu, cost per unit dia macam mana? Ya, cost per unit dia tinggi kan sebab dia tak baik kan. Jadi, anak panah dia naik kan. Jadi, kita terus tunjuklah. Maksudnya, kilo itu akan beralih ke atas. Beralih ke atas. Okey, bermaksud beralih ke atas itu, LAC ini adalah yang asal punya. Yang ini adalah yang baru punya. Okey, lepas tu kita nak huraikan kilo. Maka dia akan jadi peralihan kilo. Kilo apa ni? LAC. Peralihan kilo LAC ke mana? Ke atas. Dari LAC kosong ke LAC 1. Okey, jadi itu adalah lakaran raja serta huraian raja dia. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan bagi subtopik kecil 5.3.3 iaitu ekonomi bidangan dan kos purata jangka panjang. Dengan reti kata lain, selesailah perbincangan bagi bab 5 teori pengeluaran dan kos di mana ia merangkumi 5.1 teori pengeluaran, 5.2 kos pengeluaran serta 5.3 ekonomi bidangan. Jikalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan tersebut pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan memberi respon. Okey? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Bye-bye.